Si Ayu, gadis Ayu. Halo, Pak. Marah peminat Kak Rahimah Rahim tadi kan. Lagu apa? Lagu Bunga tadi tu kan. Oh pun, hai, selamat pagi. Salam ceria, hidupkan pagi anda, ceriakan pagi anda di Malaysia hari ini bersama dengan saya, Fazli Fuad, pada pagi ini dan juga rakan-rakan kami di studio. Baiklah, sekarang ini saya berada di Taman Haruman dan Pengantin Taman Botani Perdana di Kuala Lumpur. Mungkin ada di antara kita, orang-orang KL, orang-orang di sekitar Lembah Kelang yang datang dekat sini berjoging tapi tak perasan rupa-rupanya ada Taman Haruman dan Pengantin dekat sini. Inilah dia tempat-tempat di mana kalau ada di antara pengantin-pengantin yang nak membuat sesi fotografi, inilah tempatnya. Cantik kan? Bukan saja ada Taman Haruman dan Pengantin, malahan dekat sini ada taman-taman rekreasi, ada taman bunga, taman herba dan banyak lagi yang menarik ada di Taman Botani Perdana ini. Kenapa agaknya saya berada dekat sini? Sebab kita nak kaitkan dengan topik perbincangan di studio berkaitan dengan pokok hiasan, pokok keladi harga kayangan. Itu pokok keladi di studio. Tapi kami yang berada di Taman Botani Perdana ini nak mengetengahkan saingan kepada pokok keladi itu, iaitu pokok orkid ataupun bunga orkid ini. Sebab difahamkan harga-harga pokok hiasan ini harganya ribuan ribu ringgit. Kenapa agaknya kan? Kita lihat macam kecil saja tapi tahu tak harganya boleh mencecah ribuan ringgit tersebut. Kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita di studio dan juga dekat sini. Kita nak tanyalah agaknya kenapa pokok hiasan ini boleh mencecah harga ribuan ringgit. Dan dekat sini juga kita nak tahulah bagaimanakah proses untuk kita menanam pokok bunga orkid ini. Sebab ada di antara kita yang rasa macam boleh tanam pokok tapi kenapa agaknya pokok itu tidak mekar selama-lamanya. Ada caranya yang tersendiri. Okey, sedikit informasi berkaitan dengan Taman Botani Perdana ini. Ianya berkeluasan 63.7 ekar. Dahulunya kawasan ini merupakan taman rekreasi, tetapi untuk waktu ini ianya telah pun macam naik taraf lah, menanam pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, herba-herba dan sebagainya. Okeylah, untuk waktu ini apa kata kita ke studio untuk kita menyaksikan apa yang menjadi paparan menarik di Malaysia hari ini dan kita kembali ke sini sebentar lagi. Inspirasi bersama pasangan kembar dengan karya seni mereka diminati sehingga ke luar negara. Pokok viral, pokok keladi, dikatakan harganya seperti harga kayangan. Ada juga kebaikan tanaman pilihan ramai ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bukan pokok keladi walaupun warna hijau. Afan nampaknya ceria semua. Awak mengikut tema hari ini. Kita bunga. Ya kan? Hari ini kita akan berkongsi dengan anda seperti mana yang Fazli Fuad kongsikan di awal tadi. Kita dah confused dah yang mana Fazli, yang mana pokok. Sebab dia pun pakai baju berbunga-bunga hari ini. Tapi apapun kita harapkan yang terbaik hari Khamis 27 Januari 2022. Diam tak diam kita dah hampir meniti akhir bulan Januari ini. Bagi yang masih lagi merencanakan segala perancangan, kita harapkan yang terbaik pastinya. Teruskan bersama dengan kami 1 jam pelbagai perkongsian. Baik, hari kita nak mulakan pengisah kita. Kita lihatlah di akhbar hari ini. Ini antara yang kita dikabarkan berkenaan dengan berita Pian Cecupak meninggal dunia. Ini pastinya memberi satu kejutan kepada kita ataupun nama sebenar arwah Allahyarham Muhammad Rafiq Abdul Rahman ataupun dikenali sebagai Pian Cecupak, merupakan seorang pelawak dan juga pengacara. Berusia 52 tahun telah menghembuskan nafas terakhir, dipercayai serangan jantung di kediaman ibunya di Taman Datuk Sentul pada jam 8 malam semalam. Jadi pastinya kita harapkan ramai-ramai untuk menadah tangan dan kita sedekahkan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan salam takziah kepada keluarga dan semoga rohnya sentiasa dicucuri rahmat Allah. Amin, insyaAllah. Baik, kita teruskan dengan kesihatan Tun M bertambah baik. Pastinya ini dalam kalangan kita yang tahu keadaannya. Katanya di sini sempat berseluruh dengan ahli keluarga. Ayo kita bacakan sedikit petikannya. Keadaan kesihatan Tun Dr. M Muhammad menunjukkan peningkatan baik pada hari ini. Perkara itu dikongsikan anak bekas Perdana Menteri itu, Datuk Marina Mahathir, yang memberitahu
tahu bapanya mempunyai selera makan bertambah baik dan sempat berseluruh dengan ahli keluarga yang berada di sisi beliau di IJN. Kita sama-sama mendoakan kesejahteraan, kembalikan pinjaman kesembuhan kesihatan insya-Allah kepada Tun M. Sebab kita tahu kan tahun ini je dah berapa kali ataupun masuk pada akhir tahun lepas kan dah beberapa kali masuk keluar ward. Tapi apa pun kita harapkan terus kuat dan sokongan keluarga itu pastinya yang terbaik sekali pada ketika ini. Begitu juga dengan rakyat Malaysia, sentiasa mendoakan yang terbaik juga. Amin, Kita doakan insya-Allah. baik-baik untuk orang lain. Doa tu akan Berbalik insya-Allah kepada kepada kita. Insya-Allah. Dan ini juga doa daripada seluruh rakyat Malaysia. Ya, juga, kan, ramai yang berdoa kan. Nak pergi umrah dan sebagainya. Sebelum ini kan ditunda. Nampaknya umrah dibenarkan semula mulai 8 Februari. Alhamdulillah. Jadi Kabinet hari ini telah membuat keputusan. Umat Islam di negara ini boleh kembali mengerjakan ibadah umrah mulai 8 Februari. Jadi keputusan itu dibuat kerana kerajaan tidak berhasrat melanjutkan penangguhan sementara ibadah umrah yang berkuat kuasa 8 Januari lalu berikutan penularan jangkitan Omicron. Ya, kan seperti mana yang kita tahu jangkitan Omicron ramai yang katanya berada ataupun jangkitan itu bawa balik daripada sana. Tapi alhamdulillah segalanya dipermudahkan untuk jemaah umrah yang bakal mengerjakan umrah nanti. Kita teruskan perkongsian pada hari ini tentang kekuatan letusan gunung berapi Tonga bersamaan letupan 30 megatan TNT. Ini Di kalau sini katakan 30 megatan TNT ni, bayangkan dulu kalau bom atom yang dilepaskan oleh Amerika Syarikat kan digugurkan di Hiroshima pada tahun 1946. Dia lebih 15,000 tan. 15,000 tan. Beratus-ratus kali ganda lebih daripada 15,000 tan bom atom yang pada tahun 1946 tu. Ya, itu dia kan. Kalau kita dengar tengok video macam tak tersangka itu dia punya metafor ataupun bagaimana nak dibandingkan dia. Okey, ini dia jumlah jangkaan tenaga juga dihasilkan daripada letusan tersebut antara 5 hingga 30 megatan bahan kimia. Ini dia perkongsian dari meja medsos. Pastinya anda akan mendapatkan maklumat terkini dengan pelbagai lagi perkongsian di media sosial pada hari ini insya-Allah. Okey, kita teruskan hari ini. Ayuh, kita Ayuh, berjalan ke Ya. sisi tengah ini. Jangan kita nak confuse Fariha dengan Itulah. pokok keladi depan ni. Saya keladi tak confuse. Sini pun saya dah confuse sama yang satu. Sebab Ya, kita punya betul. pasangan kembar dan juga adik mereka. Ini mereka sebenarnya adalah pasangan kembar yang cukup berbakat dalam bidang seni lukisan. Katanya hasil lukisan mereka ini sampai orang dekat Amerika Syarikat pun ni. Betul. tumpah. Katanya bukan Amerika Syarikat saja. Sebelum ni dah ada orang dari Kanada pun. Maknanya lukisan yang dihasilkan ini mendapat tempat dan menarik minat mereka juga. Ayo kita bersama-sama dengan si kembar yang comel ini, Ti Hui Yan dan juga Ti Hui Mei. Di sana tu Ti Chin Sheng. Okey, siapa Ti Hui Yan? Saya. Okey, Ti Hui Yan dan Ti Hui Mei. Panggilan nama biasa mesra manja? Yin. Yan. Mei. 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 Yan Mei. Adik panggil? Panggil T je. Ti. Oh. Okey, dia dapat nama Ti dalam banyak-banyak. Okey. Kita tadi bercakap bagaimana hasilnya ditumpah sampai dari luar negara kan. Jadi nak tanya juga. Mula-mula tu memang bagaimana minat melukis tu dapat tahu you guys semua ada bakat melukis. Bermula melukis tu dari Sejak kecil. Sejak tadika lagi. Tadika lagi. Oh tadi kalau Siapa yang selalu tunjuk minat dulu ke dua-dua memang ada bakat lagi? Dua-dua. Oh. Kita dua-dua Okey. suka. dua-dua suka. Okey. Mula lukisan yang bagaimana sebenarnya yang menjadi kesukaan kalian berdua? Potret ke, buah-buahan ke, kartun ke, animasi ke? Buah-buahan, potret, pemandangan semua. Selain potret. Portrait tak berapa minat. Potret tak berapa minat. Bocor Yang tak lain semua berminat. minat. Ti bagaimana? Ti sebagai seorang adik kan selalu tengok hasil kerja kakak. Apa boleh dikatakan berkenaan dengan hasil lukisan mereka ni? Saya berasa sangat bangga dengan hasil diorang. Tapi memang diorang dari kecil memang dah perform lah. Sebenarnya kita semua family macam buat art jugalah. Dari kecil lagi. Saya pun sama. Dari kecil lagi juga. Sebab ibu dan bapa memang Tak. orang seni ke? Bukan. Sebab ibu kami memang macam pandai jugalah dalam
lukis dululah. Tapi sekarang dah tak dah. Okey, katanya mereka ni tak pernah berpisah daripada kecil. Sekolah tadika sama, sampailah kena masuk universiti, barulah terpaksa masuk universiti yang berbeza kan? Jadi macam mana masa tu? Masih lagi sama-sama sebab aktiviti melukis ni pastilah dilakukan bersama-sama kan? Selalunya. Jadi bila masing-masing dah masuk universiti lain-lain punya, lepas tu macam mana? You lukis macam sama-sama lagi ke? Atau online ke, video call sambil lukis ke? Oh, tak, kita lukis dan ambil gambar dan send. Macam tukar-tukar lukisan macam tu? Akan cat setiap hari lah. Kerana Warna setiap hari lah. tak warna setiap hari tapi akan berbuat. Berbuat. Okey. Kalau kata kepakaran Yen, lukis apa? Saya lebih Realistik. realistik. Sorry? Realistik. Realistik. More to realistik dengan artwork. Macam realistik. Saya suka lukis pemandangan, Watercolour. watercolor, akrilik. Okey. Di tangan Ini dia. Anim. Ini di antara Hasilnya hasilnya lah, lah. Ini pakai color apa Crayon. Dulu saya ajar Budak-budak. budak-budak itu mewarna dan saya lukis bagi mereka. Ini umur berapa masa tu? Tak ada, dia tadi tutor. Jadi untuk Ini pakai crayon kan? crayon dengan Ni untuk watercolor. budak-budak. Crayon macam kalau tu. Yen buat lah. Kalau mostly yang watercolour ni Mei buat. Tak, ini semua saya punya. Oh, semua awak punya. Oh, lukisan dia lain-lain. Itu saja dia punya. Ini untuk Mei. Ini Confused ya? Sama. Maaf ya. Ini dia. Ini juara lain ni. Ini ni macam untuk kita kan, usia-usia kita ni. Yang saya amazed, dia punya kecil tau. Jadi saya rasa lagi kecil gambar, lagi susah you nak detail colour kan? Warna ke tak? Kalau lagi kecil, detail dia lagi susah nak warna kerana kecil. Okey, berapa lama masa yang diambil untuk hasilkan satu lukisan? Contohnya yang ni lah, Mei. Cantik je ni. Yang ini saya guna 1 hari, tapi tak tahu berapa hour lah, tak berapa jam. tak tahu. Ini pemandangan yang betul you nampak dan you visual, lepas tu you lukis? Ataupun you... Ini tangkap gambar. Yang ini macam yang ini kan saya tangkap gambar tapi saya ubah warna dia dan jadi macam itu sunset. Okey, gambar mana yang menarik perhatian pembeli dari Amerika Syarikat kabarnya? Yang ini Tunjukkan. Saya nak tengok juga kan. Yang mana satu? macam ini Ghibli punya mereka Wow. suka. Yang ini Tapi tengok Boleh lukisan ni tengok. macam terapi kan? Dia macam terus rasa sangat seronok. Ini Boleh, dia. boleh ambil. Boleh keluarkan kan? Boleh, Suka boleh. hati keluarkan. Tanpa izin, ya. Ini dia gambar yang menjadi tarikan ataupun pembeli dari Amerika Syarikat. Boleh ceritakan tak apa sebenarnya di sebalik lukisan ni? ini inspire dari satu Japan punya itu animation studio Ghibli. Yang ni Kiki. Yang ini movie dia nama dia Kiki and Delivery Service. Means yang budak ni dia dari kampung dan kena pergi ke city untuk macam dia umur sudah sampai dan dia kena pergi Luar lah. City, kena kena pergi explore, city. then- Ini adalah scene dalam movie tu lah. Scene dalam movie tu yang you capture, you lukis. Kalau yang ni berapa harga dia kalau jual? 90 USD kot. 90 USD ya. Sila darab sekarang. Berapa Tengok rate hari ni berapa? 90 USD RM500. Kita boleh Kita punya up producer dah kira Boleh up RM500. lagi. Kalau Anim TV3 boleh up lagi. Janganlah. Saya tak boleh. Sampai situ je. Saya suka yang ni. Dia macam tenang je. Comel. Kalau letakkan bilik tidur kan. Bilik tidur anak kan. Ini kalau Letak frame. Yang ini mungkin dalam 25 sampai 35 kot. Macam mana? USD. Macam mana you letakkan harga dekat setiap gambar ni? Apa yang menjadikan harga tu mahal dan murah? Effort dengan itu masa. Tengok macam ni saya guna lebih kurang seminggu lah kerana setiap hari saya tak lukis sepanjang hari. Maknanya masa dalam lah. Tiba melukis juga. Saya sekarang dah jarang dah lukis sebab sekarang saya masih study graphic design kan, more to digital work. Art jugalah. Ini semua memang yang kreatif satu keluarga. Okey, dia sudah pakai baju merah. Nak raya dah ni, dia macam ada persiapan. Persiapan untuk hari raya.
Dah beli dah baju raya dah? Belum. Dan Belum. Belum lagi. Okey, kalau sekarang umur dah Akan belilah lepas ni. akan beli dan Isnin depan akan balik Balik kampung. Balik kampung dekat Setiawan. Dan Setiawan. tahun tak balik. 2 tahun tak jelah kan sebab Kena pandemik. kemas. maknanya you sampai besar ni dah 27 kan? This year 27. Di 2022 this year 27. Dia 27. Okay, forgot already. Okay, 27 years old. Masih beli baju sama-sama ke raya? Lebih kurang lah. Oh. Kira kakak berdua memang tak boleh pisah. Memang taste memang sama. Memang dari kecil lagi berkepit je lah. Berkepit je lah. Okey, mungkin ucapan T untuk apa yang akan meraihkan Tahun Baru Cina nanti. Saudara mara, dah 2 tahun Cakap tak dalam balik. bahasa Cina ke apa? Boleh je. Boleh je. Kita rakyat Malaysia bahasa boleh Cina. je. Bahasa apa pun boleh. 祝大家新年快乐，恭喜发财，虎虎生威。Macam selamat Tahun Baru Cina. Semoga makin kaya dengan ucapan yang last tu dia macam untuk tahun tiger, harimau. Ya, itu dia. Okey, itu dia. Dengan Amir kita nak dengar gabungan sama-sama lah. Ucapan. Ucapan. 新年快乐！新年快乐！恭喜发财，虎虎生威！虎虎生威。 Confused. Lagi dah dia pakai mask, lagi dah tak dapat nak bezakan yang mana kan. Mesti selalu ramai orang yang tersilap. Terima Itu dia. kasih. T. Thank you. Yan Mei. Yan Mei. T Huyen, T Hui Mei dan juga T Chin Cheng. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Ini dia bakat luar biasa adik kembar ini yang menghasilkan lukisan. Kabarnya dah 20 lukisan yang terjual kepada pembeli dari Amerika Syarikat. Kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita nak cakap berkenaan dengan pokok keladi harga kayangan. Bayangkan kalau tengok pokok, kita kalau tak tahu pokok keladi. Tapi tak tahu bahawa harga dia belum mencecah 38,000. Betul. Kita rasa macam biasa je. Okey, kita tinggalkan anda sebelum berehat ini untuk saksikan persiapan sambutan Tahun Baru Cina di Petaling Street. Jom sama-sama kita saksikan. Kurang daripada seminggu sahaja lagi, perayaan Tahun Baharu Cina akan disambut. Tentu sahaja, segala persiapan hampir lengkap disediakan. Dengan pengumuman SOP yang lebih longgar berbanding tahun-tahun sebelumnya, keterujaan pasti dirasai bagi masyarakat Tionghoa yang meraihkannya. Saya kini berada di Jalan Petaling untuk melihat sendiri kemeriahan orang ramai dalam membuat persiapan sambutan Tahun Baru Cina yang bakal tiba. Menurut Lai Wai Meng, salah seorang peniaga barangan perhiasan di sini, orang ramai mula berkunjung ke kedainya sejak awal Januari lalu. Tahun ini memang sangat meriah lah, berbanding dengan tahun yang lepas sebab tahun lepas itu MCO lagi, lepas tu SOP pun outstation punya tak boleh, lepas tu tak boleh mali itu macam. So tahun ini sangat meriah. Customer pun banyak, lepas tu okey lah, banyak orang. Kita pun rasa gembira lah, boleh celebrate, boleh jalan-jalan tak macam dulu. Boleh pergi beli barang-barang untuk tempel-tempel, kita boleh celebrate dengan meluas lah, happy lah, pendek kata. Raya tahun lepas tak ada jam, kedai pun tak buka sangat. Hari ini, tahun ini semua kedai buka, ada diskaun, ada jam. Tapi shows that activity is coming up. Golongan rakyat Malaysia pun keluar aktiviti buat bagus untuk ekonomi lah. Di sepanjang jalan di sini juga cukup meriah dengan deretan kedai menjual perhiasan dan kelengkapan rumah yang lain. Memang banyak orang awal-awal 2 minggu lepas tu start mari prepare buat cantik-cantik rumah. Sendiri pun jual barang kasih orang mau orang happy mah. Family balik reunion, bawa barang balik kampung. Memang ada itu sangat-sangat lama tak Chinese New Year, macam tiba-tiba ada Chinese New Year, memang happy lah. Kepada masyarakat Cina saya pun cakap apa? Kita stay safe lah, kita stay safe dan kita lindungi semualah
So kalau nak keluar sekejap, tetaplah juga SOP. Lepas tu kita jaga kita lah, kesihatan diri adalah utama kita lah. Kita kena buat. Saya ucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Kongsi facai kepada semua yang menyambut Tahun Baru Cina. Yang lain bangsa-bangsa semua meriah sikitlah, happy-happy. Harapkan tahun-tahun akan datang semua akan sempurna lah, jangan SOP lagi. Selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Stay happy, stay healthy, stay united and God bless everybody. Kepada semua rakyat Malaysia, kongsi facai, lepas tu semua sehat-sehat itu macam. Kongsi facai, COVID-19 bye-bye. Itu the best wishes ever. Semoga sambutan kali ini diraikan dengan penuh makna dan selamat untuk semua di dalam membendung penularan virus COVID-19. Pokok keladi dahulunya hanya tumbuhan yang dianggap biasa, namun kini kewujudannya mula menjadi perhatian dan kegilaan, terutama apabila tular mengenai harga pokok keladi yang mencecah ribuan ringgit. Harganya turut bergantung kepada corak, warna, saiz dan tempoh usia keladi tersebut. Antara keladi yang memiliki harga luar biasa tinggi adalah jenis Alocasia Nugini Gold atau keladi emas 916. Fenomena keladi ini bukan sahaja tercetus dalam kalangan pencinta tanaman, malah menarik lebih ramai peminat baharu. Ya, itu dia. Kita nak belajar tentang kenapa agaknya pokok keladi ni boleh mencecah harga ribuan, malah puluhan ribu ringgit. Kan? Bagaimana agaknya proses dia, mengapa ianya mahal lah. Harga karyangan tapi nampak macam biasa pokok keladi je kan. Itu Banyak dia. spesies dia. Betul. Ini ada lebih daripada 5,000 spesies. Tapi hari ini kita nak bawakan yang pakar yang betul-betul mencintai keunikan, ciri-ciri estetika pokok keladi ini. Kita bersama dengan Puan Rolita Mat Isa, merupakan penjual dan juga peminat pokok keladi hiasan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita panggil Kak Lita ke Kak Noh ke? Kak Ita. Kak Ita. Kalau dekat FB, Kak Ita pokok lebih keladi. senang Azita Noh lah. Semua akan tahu nama tu. Okey, dalam banyak-banyak pokok keladi yang berada depan kita ni, mungkin akan nak sharekan bersama dengan kami nama yang senang lah kita nak tahu, kita nak faham kan. Bermula dengan yang sana tu, yang favorite ini, dia. Yang ini kalau ikutkan nama dia Paros Mas, tapi biasa kalau kita orang ni sebut panggil dia Firaun. Kenapa? Sebab bentuk muka dia tu nanti jadi segini. Mungkin harganya pun lebih kurang. Harga dia pun Firaun. Berapa harga Firaun dia tu Kak? Masa dulu, masa dia tengah hot lah kan. Segini pun kita boleh jual dekat 2,000 lah. Kecil ni? Kecil gini. Itu macam anak tu. lah. Anak dia. Anak dia kalau segini mungkin 2,000 lebih. Tapi sekarang sebab pokok ni dia dah bersulur, dia agak turun sikit hargalah. Yang ini. Tapi masih lagi orang carilah. Pokok keladi kalau dia dah bersulur memang harga dia akan jatuh sikit. Ya, sebab dia senang dah kan, senang dapat. Sebenarnya pokok keladi ni sebab dia mahal, sebab dia susah nak dapat. Pokok keladi kebanyakannya ini bukan daripada Malaysia semua ni. Dia dah dikacukkan daripada luar negara semua kan. Kacukkan dan hybrid tu sebenarnya menjadi faktor harga dia betul. tinggi. Dan kalau keladi tu, kalau kata keladi ni, kalau lebih banyak warna merah dia, lagi tinggi harga dia. Oh ya. Dia ikut jenis dia lah. Jadi cantik, makin wall dia banyak, makin lagi. Dia ada baka mahal kat situ lah. Ya. Okey. Antara spesies yang dibawa hari ini, mana yang paling mahal Kak? Yang inilah. Yang ni Yang ini, yang itu. Awak memang taste awak mahal. Okey, Farihan suka betul yang tu. Okey, kita juga nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Zulhazman Hamzah selaku pakar ekologi dan juga taksonomi tumbuhan dari Fakulti Sains Bumi Universiti Malaysia Kelantan, sebab kita nak belajar tentang ciri-ciri dan mungkin apa yang kita perlu tahu, khasiat ke kebaikan ke kan yang perlu kita tahu bersama dengan Profesor. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cantik baju. Ya. Saya suka tema hari ini.
Okey. Tadi kita dah tahu Kak Ita ada cakap dengan kami kan harganya sebab kacukan. Itu antara faktor harga dia tinggi sebab tak ada dekat Malaysia kan. Semua dia bawa dari luar. Jadi kita nak tahu juga harga mahal-mahal ni ada yang berpuluh-puluh ribu. Tapi nak tahu juga khasiat dia ada ke khasiatnya ataupun hiasan saja semata. Betul. Okay, saya di UMK saya telah menjalankan kajian keladi selama 12 tahun. Dan daripada survei yang kita buat tu kita jumpa 57 spesies pokok keladi. Dan dari khasiatnya dari segi kegunaan dia saya pecahkan kepada 3 lah. Yang pertama untuk makanan, untuk makan. Kita tahu dari dulu lagi orang kampung kita banyak makan pokok-pokok keladi contohnya keladi pinang, keladi batang putih, keladi tapak badak dan sebagainya lah. Dan daripada spesies tu ada 4 spesies utama lah yang dari segi saintifiknya pokok yang boleh dimakan lah, seperti Alocasia mycorrhizos, Alocasia biloba, Xanthosoma, semua nama-nama saintifik lah. Dan selain daripada itu, keladi juga digunakan untuk perubatan, di mana ini melibatkan kajian saya juga. Sejenis keladi dipanggil sebagai keladi candik, orang kampung tahulah. Buahnya dimakan oleh burung merbah. Dan nama saintifiknya adalah Alocasia longiloba. Banyak di kebun-kebun getah belakang kampung, banyak. Dan keladi ini digunakan bila kita luka, kita balut, ambil dia punya kulit batang dia, balut di tangan, and then dia boleh menyembuhkan luka. Dan pada kajian saya, dia bukan saja boleh menyembuhkan luka, tetapi boleh menyekat pendarahan yang berlaku. Dan saya telah bawa ke dalam makmal dan kita memang ada chemical compound dalam keladi ni yang boleh menyembuhkan luka. Okey. Okey Prof, kat sini juga kita ada pelbagai jenis pokok keladi lah, yang mana mungkin kita nak berbalik kepada Puan Ita juga. Di sebelah sini yang menarik perhatian ni, sebab katanya kalau banyak merah mahal kan? Betul. Puan mungkin boleh ceritakan juga Puan Ita? Ya. Kalau kita nampak contoh lah, saya selalu beli pokok yang keladi ni, yang saya takutkan dia punya ni daun dia ni. Daun dia yang macam ni. Dia kalau dah tua tu biasalah dia akan gitu, kita kena buang lah yang macam ini. Ni betul-betul. Kena buang semua ke? Kena buang daripada bawah lah. Nanti dia akan keluar lagi anak-anak yang baru. Sebenarnya pokok keladi ni kalau kita buang banyak dia punya daun-daun yang lama tu, dia lagi cantik. Tapi biasa kita perempuan sayang kan nak buang. Ya, rasa macam nak potong dia punya ni tu. Ya Allah, sayang sangat. Tapi memang macam itulah kalau ikutkan penjagaan dia, dia kena tinggalkan satu pokok tu satu atau dua daun saja. Nanti dia akan lagi cantik. Macam ini kira dah banyak sangat ni, kena alih ke pasu lain. Ini kira kenapa kerosakannya lebih air itu ke? Memang tak, bukan. Itu sebabnya daun dia dah lama. Lama. Kalau kita tengok kat sini pun sama, daun dia dah lama. Kadang tahu juga Kak. Selalunya kita tengok pokok keladi kan dia akan tumbuh kalau liar tu merata je kan. Tapi kalau macam ni susah tak nak tanam? Tak juga, tapi kita kena tengoklah, kena rajin bagi dia baja. Baja tu biasanya orang akan letak 2 minggu sekali. Air tu kalau berlebih pun tak elok juga, batang dia akan jadi lembik kan. Macam tu. Tapi terpulang juga pada pokoknya. Tak semua pokok jaga dia sama. Dia direct sun macam ini tak direct sun jugalah. Nanti dia tak cantik, daun dia akan pudar. Dia selalunya kita ada net kan. Ada net tu barulah pencahayaan tu baru sesuai lah. Ada cahaya tapi tak terlampau sangat. Okey, kita juga nak bersama dengan Prof. Prof, masih bersama dengan kami ke Prof? Ya, saya. Kita nak tanya pandangan doktor sendirilah dengan harga yang diletakkan. Sebab kita ada baca juga artikel katanya ada sepasang suami isteri sanggup beli RM18,000, RM28,000. Jadi apa sebenarnya yang menjadikan harga tu sehingga kayangan sebegitu? Adakah disebabkan oleh rupanya ke ataupun khasiat tu sendiri yang mereka tahu? Ya, bagi saya it's just a trend. Sekarang ni musim keladi, jadi harga dia memang tinggi, permintaan memang tinggi, jadi harganya naiklah. Kita harus ingat bahawa keladi ni dia adalah tumbuhan yang boleh dibiak
even boleh dibiak melalui tissue culture dan sebagainya. So harga dia mungkin dalam beberapa bulan lagi akan drop lagi. It's just a phenomenon. Kalau kita buat collection, contohnya jam Rolex for example, dia limited edition, dia akan sustain, harganya makin tinggi. Tapi untuk keladi, saya percaya it's just a viral sekarang ni dan harganya akan drop lah. Cumanya, saya ingatkan di sini, daripada kajian saya, di Kelantan saja, kita telah menjumpai 23 spesies keladi yang sangat berpotensi untuk dikomersialiskan sebagai pokok hiasan lah. Termasuk yang belakang saya ni. Yang ini. Yang ini adalah keladi yang saya bagi nama sendiri, iaitu Alocasia farisi yang saya jumpai di Kelantan. Wow. Jadi bagi saya ini adalah satu bioindustri untuk menolong masyarakat kita, orang-orang kampung untuk develop their own nursery menggunakan spesies-spesies keladi yang ada di Malaysia. Bukan saja spesies keladi yang ada di luar negara. Ya, kan? Unik lah nama yang doktor tak tahu apa farisi. Sebab kat nama bukan Fariha. Okey, Prof. Terima kasih banyak-banyak, Prof. Hari ini sambil-sambil kita terapi mata juga melihat kepada cantiknya pokok keladi di sini, kita juga menambah ilmu daripada Prof ni. Banyak ilmu yang Prof kongsikan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Profesor Madya Dr. Zul Hazman Hamzah, pakar ekologi dan taksonomi tumbuhan daripada Universiti Malaysia Kelantan. Apa ni? Kalau nak balik boleh. Tanya masa live selalunya dapat. Okey, tak apa, kita cuba lagi. Apa nasihat akak lah kepada pencinta dan juga mereka yang nak mencuburi diri, kan minat sikit-sikit, letak dekat rumah, bagaimana? Kalau nak mula-mula tu kita belilah pokok yang murah sikit kan, sebab kita nak belajar cara nak jaga dia. Lepas tu kita rasa kita dah pandai, dah ada serasi nak menjaga pokok keladi, barulah boleh beli yang kayangan sikit. Macam tu. Sama juga macam saya mula-mula. Sikit-sikit. Macam ni, kalau nak cakap nama dia ni Mojito. Tapi bukan dari Jepun. Ini nama dia? Ini red beret, tapi orang banyak pakai panggil dia cat tumpah. Cat tumpah. Cat tumpah. So dia nampak macam tumpah color dia. Cat merah kat situ. Yang tu dark mall. Ni yang sana tu panggil saikul. Bukan saikul. Saikul. Macam tu. Aduh, jahanam lah kalau kita yang bagi nama. Sosial ini pokok keladi. Nampak tak? Nampak saya tak? Terima kasih banyak-banyak Puan Nita ya bersama dengan kami. Terima kasih menjemput nanti kita bincang tepi hari ini. Okey, boleh. Sempat. Okey, jangan bincang sangat sebab apa, kita nak berbincang juga dengan Fazli Fuad yang kini berada di Taman Botani. Apa agaknya perkongsian yang seterusnya di sana? Silakan Fazli. Terasa tenang, nyamannya saya berada dekat sini. Rasa macam tak nak balik studio lah, boleh? Okey, apapun, saya masih lagi berada di Taman Haruman dan Pengantin di Taman Botani Perdana di Kuala Lumpur ini. Dan difahamkan di taman ini sebenarnya terdapat lebih daripada 30 jenis pokok dan juga 100 spesies tanaman yang ditanam dekat sini. Contohnya, inilah dia spesies orkid yang ada dekat sini. Contohnya di belakang saya ini, inilah dia. Kalau anda nak tahu ataupun anda yang dah tahu, inilah dia spesies orkid daripada hutan dan ini spesies orkid daripada hybrid. Dan difahamkan harga kesemua ni mahal. Kalau anda nak tahu, ini keseluruhan orkid yang berada di depan saya ini termasuk dengan dekorasinya, tahu tak berapa harganya? RM3,000. Mampu. Okey, untuk bercakap dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan tanaman ataupun taman botani ini dan juga tanaman orkid di sini, terus saja saya ingin bersama dengan tetamu jemputan kita. Mai sini. Kita terus saja ingin bersama dengan Encik Sulaiman Mahmud Elias Abdul Hamid, penolong pegawai pertanian Taman Botani Perdana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik. Okey, kita terus saja awal kita nak cakap pasal ni dululah berkaitan dengan Taman Botani Perdana ini. Apa yang istimewanya untuk penonton Malaysia hari ini? Okey, istimewa di taman ini pada mulanya dimula dengan tahun 1888. Okey, untuk pokok-pokok yang banyak kat sini, salah satunya pokok tembusu, Brazil nut, pokok kekabu dan lain-lain. Untuk pengumuman penonton, pokok sini kebanyakan pokok warisan 100 tahun. Yes, memang pokok ni lama lah. Okey, kita kekalkan pokok ini. Okey, selepas itu dinamakan taman ini Taman Lake Garden.
dievolusikan menjadi Taman Tasik Perdana. Dan selepas itu kita dinaik taraf 2010 dan menjadi Taman Botani Perdana sehingga sekarang lah. Tapi jangan lupa, Taman Botani mesti ada 4 elemen berbanding dengan taman-taman lain. Satu, mesti ada sebagai pusat pemeliharaan dan pemeliharaan tumbuhan. Nombor 2, sebagai penyelidik. 3, sebagai pusat pendidikan. Dan last sekali sebagai rekreasi dan riadah. Itu saja. Ini yang hebatnya taman ni. Yes, inilah hebatnya taman ini. Saya percaya orang-orang KL, orang Magelang pun ada yang tak sampai sini lagi kan. Jadi ambillah peluang ni untuk anda datang dekat sini. Kepada anda semua pecinta flora dan fauna, datanglah dekat sini. Okey, tadi kalau di studio kita bercakap tentang pokok keladi, harga kayangan. Kan, apa pandangan Cik Sulaiman berkaitan dengan isu ini, pokok keladi ni? Pandangan saya, pokok ni sebenarnya viral. Bila dia viral, dia akan menjadi mahal. Betul. Okey. Pada saya punya pandangan dan pendapat saya, pokok ni untuk menilai harganya, tak salah saya daripada corak dia dengan urat daun. Nombor 2, lenggok pada dahan daun. 3, warna dan saiz. Pokok keladi ni juga jangka hidup dia selama 40 tahun. Okey, jika pandai jaga. Yes. 40 tahun 40 tahun kalau pandai jaga. Itu mungkin jadi viral kot, susah nak dapat. Betul. Yes. Dan kalau kita lihat tadi pun, kita dapat saksikan di studio pun perbincangan bersama dengan Anim dan juga Faria. Katanya kalau pokok keladi itu ada yang warna merah lagi mahal. Betul. Coraknya. Jadi kita harus melihat dari segi coraknya kan. Dan juga kita lihat hasilnya pun menarik juga kan. Okey, kalau dekat sini kita lihat mana satu pokok keladi yang menjadi harga kayangan ni kat sini. Mana satu? Okey, di belakang saya boleh tunjuk. Okey, di atas tu dekat tunggu kayu ni. Okey, yang itulah. Itu ya. Itu pokok keladi jenis apa tu? Itu Asigonium. Okey. Kita ada 2 jenis dan di bawah tu. Dekat bawah? Dekat bawah. Okey, nanti kamera tunjuk dekat bawah, belah kiri tu, itu pokok keladi yang putih tu. Yes. Harganya berapa pula ni kalau kat sini ni? Harga ni maybe sekitar berapa anggaran je? Ini saya tak pasti, tapi ikut saya punya ni maybe dalam hampir puluhan ringgit lah. Beberapa ringgit. Hampir yalah itu. Hampir puluhan ringgit lah. Dan seperti mana yang saya katakan tadi di awal ni tadi, di belakang kita ni pun termasuk dekorasinya pun mencecah sampai RM3,000 Betul. Okey, satu pokok berharga dalam 1 lebih, termasuk dia punya decoration. Okey. And then campur sekali mana RM3,000. 3,000 dan pokok ini tahan selama 2 bulan kalau pandai jagalah. Yes. Okey. Selain daripada pokok keladi, pokok orkid yang dikatakan sebagai harga kayangan, ada tak antara spesies-spesies lain pun yang lebih kurang sama saja dengan spesies tumbuhan tadi? Contoh selain daripada pokok keladi dengan pokok orkid. Okey, bonsai. Oh ya. Bonsai memang harga dia boleh jutaan. Yep. Boleh sampai jutaan. Dan untuk pengetahuan anda, tadi saya sempat berborak dengan Cik Sulaiman. Cik Sulaiman kata kewujudan pokok orkid ni pun dah lama. Seperti mana pokok bonsai juga. Yang saya tahu kewujudan untuk orkid ni dan bonsai sudah wujud tahun destinasi China lagi. Okay. Ya, saya tak ada lagi. Betul saja. Okey, mungkin ada di antara anda yang rasa macam berminat untuk menanam spesies orkid, spesies keladi ini, tetapi dia tak tahu cara penjagaan, cara penanaman yang betul. Boleh tunjukkan bagaimana? Okey, so sebelum kita nak memulakan untuk menjaga orkid dan berbunga, so kita kena tahu 2 jenis. Okey, satu model dan simpodial. Lepas tahu karakter tu, and then kita ada 4 perkara yang perlu tahu. Satu, kita kena ada pencahayaan. Nombor 2, penyiraman yang betul. 3, pembajaan. Dan last sekali, kawalan serangga perosak. Ada tambahan lagi, jangan lupa. Kesabaran tu penting. Setengah orang bila tak berbunga, aku fed up lah. Tukar tanaman lain. Tukar tanaman lain. Betul. Itulah dia. Jadi yang paling penting itulah dia, seperti mana yang Cik Sulaiman katakan tadi, yang paling penting kesabaran itu. Okey, jadi mungkin ada di antara anda yang nak ambil peluang ini untuk anda nak belajar bagaimanakah caranya untuk anda nak menanam pelbagai jenis tanaman, boleh datang kat sini. Boleh jumpa Cik Sulaiman juga di Alulukan, dan berkaitan dengan taman ini iaitu Taman Wangian dan Pengantin ini,
Kalau ada di antara anda yang nak datang dekat sini untuk ambil gambar bersama pengantin, difahamkan ianya akan dibuka secara rasminya bermula mungkin Februari nanti. Betul. Sempena dengan Hari Wilaya. Okey, jadi anda jangan lupa untuk datang dekat sini, okey? Dan untuk waktu ini apa kita berehat seketika dan kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Matanya lirik. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Adiniah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. InsyaAllah masih tak terlambat lagi untuk kita sama-sama menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Antaranya berinfak untuk pam air di Kemboja. Di bumi Kemboja ni, kalau siapa yang pernah pergi memang tahu bagaimana mereka perlukan sangat air bersih. Jadi kita terus sahaja bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin selaku Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gelakkan saya, salah cakap. Saya nampak tu. Ustaz, kita teruskan Ustaz perkongsian pada hari ini. Kita dah banyak kali kan nak ceritakan kepada mereka semua tentang apakah sebenarnya yang digerakkan oleh Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Kali ini mungkin Ustaz nak kongsikan juga latar belakang bagi mereka yang tak tahu lagi. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih host dan seluruh penonton MHI pada pagi yang barakah ini. Pertubuhan Sukarelawan Adiniah yang melantik saya selaku ikon ataupun duta kepada pertubuhan ini telah lama aktif mengendalikan aktiviti kebajikan, kesukarelawanan semenjak 1985 lagi, dengan menginfak solar, menginfak basikal, menginfak tandas Quran dan sebagainya. Dan alhamdulillah berkat usaha ahli kesemua pertubuhan, maka alhamdulillah pada tahun lepas ataupun 2019 kita berjaya mengumpulkan 9,000 unit pam air Kemboja untuk membekalkan bekalan air bersih di sana. Dan insya-Allah alhamdulillah pada tahun ini kita akan cuba untuk membekalkan lebih lagi 10,000 unit pam air. Moga-moga penduduk minoriti umat Islam di Kemboja sana mendapat bekalan air bersih yang sempurna untuk keberlangsungan hidup mereka. Jadi, InsyaAllah, amin. Pertubuhan ini semenjak 1985 hingga kini, saya yakin ia adalah satu badan yang dipercayai dan bukan scam. Bukan scam. Ya. Itu perlu dinyatakan, takut-takut kan ramai yang ingat scam. Okey Ustaz, mungkin boleh juga kongsikan kelebihan dan juga hikmah di sebalik dalam banyak-banyak bantuan ini yang mungkin ada tempat yang berbeza, manfaat yang berbeza, hikmah yang berbeza. Mungkin Ustaz nak kongsikan. Baik, seperti mana yang saya sebutkan tadi, 10,000 unit pam air ini kita nak sasarkan pada tahun ini, kosnya pengenalan belanja 17 juta. Dan dana yang baru terkumpul baru RM1,716,835. Bermakna ada lebih kurang 15,200,000 lebih lagi untuk mencapai kepada sasaran. Bila sebut tentang juta-juta ni mungkin Anim dan yang lain-lain rasa terkejut juga. Saya bukan jutawan Ustaz. Tapi sebenarnya satu unit pam air baru ada RM2,000 sahaja dan boleh berkongsi pula dengan 10 penama. Bermakna satu penama lebih kurang RM200 sahaja. Memang ada sedikit peningkatan kos kerana keseluruhan barang dan pengurusan meningkat sekarang ini. Dan kita tahu, saya yakin tuan-tuan mungkin pernah pergi Kemboja dan melihat sendiri daripada dekat melalui Facebook kami, Pertubuhan Sukarelawan Adiniah ataupun di sumber-sumber yang lain. Memang mereka bergantung hidup dengan air sungai ini, pergantungan yang penuh untuk mandi, untuk membersihkan diri, untuk makan dan minum, untuk berwudu. Maka kalau saya sendiri yang pernah pergi ke Kemboja, perkampungan Cham yang begitu susah ini, saya tengok seorang kanak-kanak mandi kat sungai dan ketika mana dia naik daripada sungai, rambut dia sama keruh, sama warna dengan air sungai tadi yang standard dia macam teh tarik, tuan-tuan. Maka keperluan mereka kepada keperluan asas yang namanya air ini menjadikan pertubuhan ini memfokuskan untuk membantu bekalan air bersih melalui pam air Kemboja ini insya-Allah di sana. Baik, insya-Allah. Ustaz Doktor, untuk mengakhiri perbincangan kita, mungkin Ustaz nak kongsikan dalam usaha mencapai sasaran 17 juta tu bagaimana mereka ini nak menyalurkan sumbangan. Silakan. Ya, sebelum saya kongsikan call to action bagaimana nak menyumbang, tuan-tuan boleh print screen ataupun
screenshot nombor-nombor yang tertera di situ. Dan saya teringat sebuah hadis Nabi SAW, seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi SAW, ma afdhalu sedekah? Apakah sedekah yang paling afdal? Nabi SAW pun menjawab, sedekah air, infak air. Menunjukkan bahawa, ini hadis yang sahih, hadis riwayat Abu Daud, dan menunjukkan bahawa air sumber asas kepada kehidupan manusia, dan kebetulan pula orang Kamboja ini susah pula untuk mendapatkan makanan air bersih, maka bertambahlah lagi dia punya fadilat, dia punya kelebihan untuk membantu. Saya faham memang kesusahan ada merata-rata di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Tapi kita cubalah untuk ringankan beban saudara kita di sana dengan melayari www.infakpumairkemboja.com. Sangat direct tuan-tuan. Ingat pam air, ingat www.infakpumairkemboja.com dan ataupun boleh menelefon Ustazah Hazwani di talian 011-5506-6972 ataupun Cik Aini di talian 011-5589-2796 untuk bertanya lanjut, untuk berbincang dan sebagainya. InsyaAllah moga bantu kami untuk bantu mereka, dan hakikatnya sebenarnya kita membantu hari akhirat kita dan hari kubur kita untuk lebih cerah di sana insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah bersama dengan kita untuk kongsikan. Jangan lupa untuk pergi ke www.infakpumairkemboja.com untuk anda dapatkan maklumat dan juga bolehlah salurkan sumbangan jika anda ada lebih-lebih tu kita kongsikan kepada mereka yang memerlukan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dia, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana kerana teruskan bersama dengan kami. Kita ada sedikit lagi perkongsian berkaitan dengan rangkuman luar negara hanya di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Kita nak teruskan sedikit lagi kan. Nak habis dah. Jadi kita nak melihat dulu rangkuman yang telah disediakan luar negara. Jadi kita saksikan ini bingkisan rangkuman luar negara ini. Kehadiran ribuan ikan lumba-lumba di permukaan laut merupakan saat emas bagi para pelayar di pantai Newport, California. Haiwan laut menakjubkan itu muncul di permukaan laut pada Ahad pagi, 23 Januari lalu. Januari lalu, Turki terpaksa menutup lapangan terbang Istanbul selepas negara itu dan sebahagian rantau Mediterranean dilanda ribut salji. Ribut salji itu turut menyebabkan semua penerbangan dibatalkan. Fenomena itu juga mengakibatkan banyak kenderaan terkandas dan beratus pemandu terperangkap di dalam litupan salji itu. Pihak tentera, bomba dan polis bertungkus lumus membantu kesemua pemandu. Seorang pemuda berusia 24 tahun yang berasal dari Manipur, India memecah rekod dunia dengan melakukan tekan tubi 109 kali dengan hanya menggunakan hujung jarinya dalam hanya tempoh seminit. Menurut Tonojam Niranjoy, ini merupakan kali ketiga dia memecah rekod dunia. Satu minit 109 kali ya? Macam mana tu? Wow. Menggigil ke tak menggigil tak tahu apa jadi lepas kita. 9 kali pun belum tentu. Itu dia kita kongsikan rangkuman berita luar negara bersama dengan anda di Malaysia hari ini. Kembali bersama dengan kita esok di mana kita ada satu topik yang cukup menarik. Ini jarang-jarang kita dengar. Muda tapi anak ramai. Bayangkan usia 36 dah ada anak 10 orang. Yang paling muda 10 bulan, yang paling dewasa 15 tahun. Macam mana kan? Tu? Maknanya usia 20 tahun dah kahwin, betul terus ada rezeki anak. Ya, rezeki anak. Esok kita kongsikan hari Jumaat di Malaysia hari ini. Jadi Assalamualaikum. Jaga diri semua. Kita tak pernah berjumpa. Apa